Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan Allah ke atas umat Islam, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit tazkirah Ramadan yang saya ambil daripada khutbah Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkaitan dengan nafahat Ramadaniyah, ataupun dalam bahasa Malaysia hembusan-hembusan Ramadan. Syekhuna Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa kehidupan kita di dunia yang sementara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahan rahmatnya telah menganugerahkan kepada kita hembusan-hembusan nafahat yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Secara tabi'i, Allah memberi peringatan kepada kita dari semasa ke semasa. Allah memberi kesedaran kepada kita bila kita berada dalam keadaan yang lalai, ghaflah. Allah memberikan ingatan kepada kita apabila kita lupa. Justru inilah dia mawasimul khairat, musim-musim khairat, melakukan upaya khairat, kebajikan yang luas maknanya. Selain dari satu perkara yang sangat penting, hembusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain dan tidak bukan ialah turunnya Al-Quran, Tanzilul Quran, yang merupakan wahyu yang terakhir ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan, iaitulah malam nuzulnya Al-Quran. Dan ini merupakan satu kelebihan yang istimewa dalam bulan-bulan Islam, yaitu bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Ia adalah merupakan kalamullah yang tidak ada kebatilan di dalamnya, ya. Ia adalah merupakan perlembagaan yang kekal abadi untuk memberi petunjuk kepada semua makhluk Allah yang diciptakan. Ia adalah merupakan kanun ataupun perundangan perlembagaan langit yang memberikan hidayah ke atas manusia di atas muka bumi. Jadi Al-Quran itu syahrul Ramadanul ladzi unzila fihi Al-Quranu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahawa bulan Ramadan itu telah diturunkan di dalamnya Al-Quran yang merupakan petunjuk kepada manusia dan pelbagai keterangan-keterangan yang mempunyai bimbingan, petunjuk dan perbedaan, iaitulah antara yang hak dan yang batil. Dalam bulan Ramadan memang terdapat sebahagian besar umat Islam yang memuliakannya dengan berazam kuat mengambil faedah daripada fadilat, rahsia-rahsia besar, hikmah
yang tersirat, ya, dan tersurat di dalam melakukan ibadah puasa ataupun asyam. Malangnya ada golongan yang mengalami kerugian, khusran, kerana tidak mencari faedah daripada bulan Ramadan. Walaupun mungkin ada yang berhenti makan dan minum, tetapi tidak memenuhi apa yang dipanggil hari ini KP, supaya puasa kita itu mencapai satu tahap yang meningkat dari semasa ke semasa. Dengan lain perkataan, puasa yang berada di tahap yang tertinggi, seperti mana yang berlaku pada diri pribadi para rasul dan para anbiya. Jadi kata Syekh Al-Qardawi, orang yang diberikan rahmat oleh Allah untuk menjadi orang yang baik bagi mengambil faedah daripada bulan Ramadan ini, dia disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman syafa'a fihi Ramadan wa tuba liman syafa'a fihi Al-Quran. Menjadi baiklah, kebaikan berlaku ke atas diri pribadi seseorang individu, manusia, Muslim, untuk mendapat syafa'ah daripada bulan Ramadan, dan menjadi baik apabila ia mendapat pula syafa'ah daripada Al-Quran. Jadi ini adalah dua perkara yang besar, iaitu syafa'ah daripada puasa Ramadan yang serba sempurna, dan yang kedua ialah memanfaatkan Al-Quran dari segi pembacaan, tilawatul Quran. Kemudian yang penting ialah tadabburul Quran, tadabbur Al-Quran. Kemudian yang penting juga ialah tafahumul Quran, memahami Al-Quran. Dan kita tahu bagaimana dalam bulan Ramadan yang mulia ini, Malaikat Jibril turun untuk mengajar Rasulullah SAW bertadarus. Dalam masyarakat kita memang sudah lumrah mendengar perkataan tadarus yang berasal daripada darasa, yadrusu, darsan, mempelajari sesuatu. Jadi tadarusul Al-Quran menjadi budaya umat Islam pada zaman Rasulullah SAW hinggalah ke hari ini. Dan Rasul sendiri diajar oleh malaikat. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya tradisi membaca Al-Quran, bukan saja dalam bulan Ramadan, tetapi sepanjang hayat seorang Muslim itu. Tetapi bulan Ramadan disebut sebagai satu penanda aras yang sangat tinggi nilainya dari segi pahala. Apabila Al-Quran dapat dibaca, dilakukan tadarrus, kemudian dilakukan tadabbur, ya, terhadap ayat-ayat yang dibaca untuk faedah hidup kita bersama. Jadi kerana itulah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahawa as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahawa puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat kedua-duanya kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Dalam konteks ini juga saya ingin memanjangkan pandangan Al-Qardawi dengan menyatakan bahawa inna lid dunya tujaran wa inna lil akhirati tujaran. Di dunia ini ada pedagang-pedagang, ada businessman, of course, dibenarkan, dihalalkan, ya. Dan di akhirat juga ada pedagang-pedagang, ya, peniaga-peniaga. Kedua-duanya mendapat untung. Tetapi bila tiba masanya dapat untung, ya. Yaumul Hisad, hari penuaian. Tetapi kata Al-Qardawi, keuntungan antara peniaga di dunia dengan peniaga di akhirat tidaklah sama, ya. Kerana peniaga di akhirat itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat untung yang kekal abadi, untung yang sangat maknawi. Kalau pedagang di dunia, ya, untungnya itu untuk sementara.
Kerana sifatnya dunia ini adalah fan, binasa. Tetapi kalau pedagang akhirat seperti menghayati Ramadan dengan sepenuhnya, dengan semaksimalnya, maka ini adalah merupakan laba yang sangat bermakna yang akan membantu seorang Muslim pada hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya tidak lain dan tidak bukan ialah syurga. Jadi benarlah seperti mana pujian Al-Quranul Karim kepada pedagang-pedagang akhirat ini, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Itulah orang-orang yang tidak terpedaya pedagang mereka itu, ya, dan juga jualan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kriteria yang diminta oleh Al-Quran, yaitu berniaga tanpa melupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bulan puasa ini berniaga di bazar tetapi lupa waktu zuhurnya, waktu asarnya, maka ini adalah satu kerugian. Sebab package seorang Muslim itu bukan sekadar berpuasa semata, menahan lapar dan dahaga, tetapi yang pentingnya ialah menghayati keseluruhan tuntutan Islam, termasuklah menunaikan puasa, menunaikan salat seperti mana ayat yang saya bacakan tadi, iaitulah yakhafuna, takut pada suatu hari nanti hati mereka akan bertukar, penglihatan mereka akan bertukar, melihat keburukan di hadapan mata mereka. Oleh yang demikian, al-khairu maftuhatun, kata Al-Qardawi. Kebaikan itu, kebajikan itu terbuka luas, ya. Wasyarru maksurah. Kejahatan berkurangan sangat minimal dalam bulan Ramadan ini. Karena itulah ada hadis yang menyebut, ya baril khair, akbil. Orang yang mencari, wahai pencari kebaikan, akbil, terimalah. Ini permintaan Rasulullah, ya. Terimalah, datang Ramadan ini, terimalah. Jangan ada yang mengungut, ya, menyatakan bahawa ekonomi umat Islam akan terjejas kalau berpuasa, seperti yang pernah dilakukan oleh seorang presiden di sebuah negara Arab pada satu ketika dulu dalam tahun-tahun 60-an, lalu ditegur oleh mufti, tokoh ulama besar pada waktu itu, tidak lain dan tidak bukan ialah almarhum Syekh Tahir Al-Ashur, tokoh Maqasid Syariah yang terkenal itu. Ya baghil khair iqbil, terimalah. Wa ya baghil syarr iqsir. Orang yang nak mencari keburukan, hentikanlah, ya. Jangan panjangkan akal untuk mencari benda yang buruk. Jadi ruang untuk mendapatkan kebaikan itu sangat banyak dan berada di hadapan kita, dan persoalannya ialah apakah selama ini kita lalai, ya. 11 bulan lalu telah berakhir dan kemungkinan kita lalai dalam beberapa aspek, dalam beberapa bahagian kehidupan kita. Maka inilah peluang yang sangat-sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafahatun ramadaniyah, hembusan angin Ramadan yang datang kepada kita. Dan kita tahu bahawa bulan ini adalah bulan penyucian jiwa, syahrut tatahhur. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang yang sentiasa melakukan penyucian, tazkiyah ataupun purification of our heart. Dan ya, waqad khaba man dassaha, rugilah bagi siapa yang mengotornya, yang mengotorinya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, ya, dia mengetahui tentang al-qalbu. Ya, saya mulakan dengan ar-ruh dulu. Ar-ruh, an-nafs, al-qalb, al-jisim. 4 komponen utama yang menjadikan seorang itu
insan yang diciptakan oleh Allah SWT. Allah sangat mengetahui apa yang dicipta kepadanya. Lalu Allah sentiasa menguji. Untuk itulah Allah mensyarakkan supaya siam, puasa ini dapat dilakukan. Supaya, kata Syekh Al-Qaradawi, ya, seorang yang melaksanakan puasa dengan sebaik yang mungkin, ya, dia ada kemungkinan sampai ke ufuqul malaikah. Asyamu syara'ahu Allah litarqiya ila ufuqil malaikah. Puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan, mengangkat, memartabatkan, menobatkan seseorang itu kepada ufuk malaikat. Jadi harus diingat bahawa seperti mana yang saya katakan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak saja menjadikan manusia itu jisim, tubuh badannya, ya, tetapi manusia itu pada hakikatnya, jauharnya, esensnya tidak lain dan tidak bukan adalah roh. Ya. Wa nafakhtu fihi ruhi. Aku telah meniupkan, kata Allah, roh kepada manusia itu, ya. Jadi tubuh badan adalah merupakan kulit-kulitan, ya. Tetapi roh sama sekali tidak tersisih. Sesiapa yang menyisihkan roh, inilah yang dibicarakan oleh Al-Quran. Kepentingan untuk kita melakukan penyucian jiwa dan peluang yang sangat terbuka dalam bulan Ramadan ini 24 jam, ya, dan selama 29 hari ataupun 30 hari. Jadi dengan perkataan yang lain, puasa itu adalah bertujuan untuk mencetak semula manusia. Selepas 30 hari ini, kita menyambut Aidul Fitri, perayaan fitrah, kembali kepada fitrah insan yang bersih, ya, yang kudus, ya, yang hening bening, ya, yang sakral, ya, bahwa ianya adalah merupakan satu proses pencetakan semula insan Rabbani dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Iaitulah satu pertemuan di antara sebahagian juz ar-Rabbani, bahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ar-Rabbani yang berada di langit sana, ya, dengan sebahagian daripada ketuhanan yang berada di atas dunia ini, yaitu al-liqa minal juz'i ar-Rabbani as-samawi bil juz'i bil juz'i war-Rabbani ad-dunyawi. Itulah yang dimaksudkan bahawa proses mencetak semula itu berlaku, ya. Dan kita telah melihat bagaimana kata Syekh Al-Qaradawi ketika dia merujukkan kepada fenomena masyarakatnya yang berada di negara Mesir. Katanya di kampung-kampung, umpamanya kita melihat orang-orang kampung yang bekerja, membantingkan tulang, bekerja siang hari di waktu panas. Ketika puasa berlaku dalam bulan Ramadan, di tengah-tengah matahari yang terik, bahawa kerana keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan perintahnya melakukan kukuh Islam yang keempat, kata Al-Qaradawi, mereka masih membanting tulang, tidak membuka puasa. Walhal Allah boleh meringankan manusia untuk iftar. Ada pandangan daripada Hamka bahawa kalau buruh-buruh umpamanya dalam Tafsirul Azhar boleh membayar fidyah. Itu pandangan, satu pandangan saja. Tetapi ya, amalan masyarakat, terutama orang-orang kampung, ya, mungkin juga di bandar, masih teguh imam mereka, kukuh imam mereka, tegar imam mereka untuk bekerja, ya, sampailah mereka berhenti bekerja dan menunggu waktu untuk membuka puasa. Ini adalah merupakan satu kekuatan iman umat Islam dalam melaksanakan tugasan puasa ini, ya. Dan
Kewajipan kita, kata Syekh Al-Qaradawi, adalah untuk nuhassinus siyam. Kita mesti mencari jalan untuk memperbaiki puasa. Mesti ada keazaman itu. Jika tidak, kita akan berada di taraf puasa orang awam. Seperti mana kata Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa makna Muslim awam? Orang ramai, ya, yang tinggal makan, tinggal minum, tinggal bersenggama, ya, hubungan jenis lelaki perempuan. Itu saja. Itu adalah puasa orang awam. Dia tak jaga umpamanya pendengaran dia, mata dia, lidah dia, terutama lidah, ya. Dia tak jaga lidah, ya. Dia tak jaga mata, ya. Dia tak jaga telinga, dan dia tak jaga anggota-anggota yang lain dalam tubuh badannya. Ini adalah golongan khusus. Golongan yang kedua ialah golongan khusus. Tinggal makan minum, tinggal hubungan kejentinaan, dan boleh meninggalkan perkara-perkara yang mazmumah, yang dicela, seperti mana yang dibicarakan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, iaitu tidak mengumpat, tidak mengata kepada orang, tidak bersangka, tidak berbohong, ya, dalam bulan Ramadan ini, mendengar perkara-perkara yang baik, tidak mendengar umpamanya perkara-perkara yang tidak baik, dan sebagainya. Begitu juga dengan mata, ya. Ini adalah golongan khusus. Sementara golongan yang sangat khusus, khususul khawas, adalah milik para nabi, para anbiya, para rasul, ya, para salihin, ya, para sahabat, ya, yang dapat melakukan satu pengurusan hati, management of heart, ya, pengurusan hati dengan baik, ya, dengan dapat melakukan satu fokus, ya, satu fokus saja. Dia berpuasa dengan satu fokus, iaitulah fokus untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan fokus untuk mendapat akhirat, dapat masuk syurga, ya. Jadi kita teringat kepada kata-kata Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang sahabat. Katanya kalau mengumpat itu adalah perosak puasa. Begitu juga salah seorang sahabat lagi, Mujahid, yang berkatakan sesiapa yang mengumpat dan berbohong maka puasanya akan rosak. Jadi puasa ini pada hakikatnya adalah pembebasan, satu pembebasan, hurriyah, tahrir hawa nafsu yang dapat dikawal, ya, hawa nafsu yang dapat dibelenggu, ya, ataupun dalam bahasa Arab disebut kasrus syahwat. Kasrus syahwat, dapat memecahkan syahwat, melatih jiwa kembali menjadi bersih, ya, dengan penuh disiplin. Dan inilah yang disebut juga bahawa berlakunya proses mujahadatun nafsi, iaitu proses bagi menjadikan kita mempunyai semangat daya juang yang berkekalan, berterusan. Mujahadatun nafs, ini satu sifat yang mulia yang Allah anugerahkan kepada umat Islam yang bersungguh-sungguh untuk menjadikan puasa ini mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Dengan lain perkataan, mendapat grade yang istimewa. Oleh yang demikian, ya, kita melihat bahawa ada beberapa perkara yang menjadi norma dalam kehidupan masyarakat pada hari ini dari segi amalan puasa. Umpamanya pembaziran yang melampau, ya. Sedangkan pembaziran itu adalah sebahagian daripada syaitan. Innal mubadzirina kanu min ikhwani syaitin, ya, bahawa pembaziran itu adalah sebahagian daripada syaitan. Jadi umpamanya kalau ada buffet di hotel-hotel mewah, umpamanya makanannya di sekitar 80, 100, bahkan lebih daripada 100 ringgit Malaysia,
Jadi ruang perut kita pun sebenarnya sangat terhad sekarang. Ya, mungkinlah yang muda-muda itu, tetapi Islam menganjurkan supaya kita mengambil sunnah Rasulullah SAW dengan makanan yang minimum. Kalau Rasulullah SAW itu dengan air zam-zam, dengan air kosong dan tamar dan makanan yang terhad. Ya. Tetapi di negara-negara Arab pula ada pula hartawan-hartawan Muslim yang baik, hartawan yang memang menjadikan tradisi di dunia Arab, umpamanya memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa di atas jalan raya, seperti di kota Kahira, di Khartoum, di Damsyik pada satu ketika, bahkan juga di Karachi, di Lahore, dan juga di Dhaka dan negara-negara Afrika. Ini adalah merupakan satu amalan yang baik, dan mereka menyediakan pula tempat sembahyang. Ya, ya. Jadi sepanjang Ramadan ini kita juga barangkali satu cabaran baru yang sedang berlaku pada saat ini ketika kita menyambut Ramadan ialah kecanggihan teknologi moden dengan sistem WhatsApp, ya, Instagram, FB dan sebagainya. Bagi kita yang penting ialah dalam bulan Ramadan ini sewajarnya lah bahawa umat Islam tidak menggunakan alat-alat yang canggih ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akhlak Islam, sifat yang mazmumah seperti mengumpat, membuat fitnah, bersifat sindiran yang tidak mengukuhkan rasa persaudaraan sesama umat Islam. Jadi antara perkara-perkara yang baik yang boleh kita manfaatkan daripada WhatsApp, kita juga harus mengambil ingatan bahawa dalam bulan Ramadan ini hendaklah seboleh yang mungkin mengawal alat-alat teknologi canggih ini daripada salah guna, kerana ianya akan membinasakan puasa seseorang itu. Oleh demikian, saya merasakan bahawa dalam bulan Ramadan yang mulia ini, selain daripada kita melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh syarak, kita juga harus insaf bahawa dalam bulan Ramadan ini kita kena banyak bersedekah untuk membela golongan mustadafin yang berada di tanah air kita, di luar negara. Kita hendaklah meraihkan musim ini sebagai musimul khairat, melakukan mengupayakan pembayaran zakat fitrah, melakukan sedekah, membela golongan yang miskin, anak-anak yatim, balu-balu, ya, orang-orang yang OKU dan sebagainya, kerana ini adalah merupakan tuntutan daripada agama Islam. Kerana kita hendakkan sebuah masyarakat yang sentiasa dapat menyantuni kehendak agama Islam, iaitulah masyarakat yang mementingkan keadilan di kalangan manusia, kerana Islam adalah agama yang sangat mementingkan keadilan. Jadi saya mengakhiri tazkirah pada waktu ini untuk mengucapkan selamat kita menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapat kurnia Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang melimpah ruah ke atas masyarakat Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.